Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Nazir dan ahli jawatan kuasa surau, para ustaz-ustaz, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang pertama hingga ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Sadaqallahul 'azim. Alif Lam Ra. Wallahu ta'ala a'lam bimuradihi. Inilah dia kitab yang kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, kepada kamu supaya kamu mengeluarkan manusia daripada gelap gelita kepada cahaya terang benderang, iaitu jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Celakalah orang-orang yang kufur kerana mendapat siksaan yang sangat pedih, iaitu mereka-mereka yang menjadikan ataupun yang mencintai dunia ini melebihi daripada akhirat, menghalangi dan orang yang menghalang orang-orang lain daripada jalan Allah Ta'ala, dan yang menjadikan agama ini bengkok. Mereka itulah orang-orang yang amat sesat, jauh sesat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini terutama pada ayat yang kedua dan ketiga itu menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita tiga ciri manusia yang mendapat kecelakaan, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama Allah Ta'ala sebut siapakah orang yang mendapat celaka ini. Wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid, iaitu yang pertama alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah, iaitu orang-orang yang menjadikan dunia ini melebihi daripada akhirat, lebih. Yang kedua, orang yang suka menghalang orang lain pada jalan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, supaya mereka manusia kabur, orang yang suka menjadikan manusia ini tak nampak jalan agama, ataupun mereka jadikan agama ini bengkok, samar-samar.
memperdaya orang lain daripada jalan kebenaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita pun dah mula sambung dah kuliah. Saya rasa dah lama saya itu datang, uzur syar'i. Kita dah raya pun dah habis, ya tuan-tuan. Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Taala. Bulan puasa dulu kita dilatih banyak sembahyang, ya. Bulan Ramadan dulu kita dilatih banyak baca Quran, betul. Bulan Ramadan dulu kita dilatih melawan hawa nafsu kita. Bulan Ramadan ni mengajar juga kita supaya bangun malam, betul. Jadi ibadat-ibadat ataupun tawaran-tawaran Allah Ta'ala yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan itu patut kita teruskan. Jangan berhenti ataupun menganggap bulan Ramadan sahajalah. Bulan kita nak beribadat tu memang bulan Ramadan ni memang bulan ibadah, ya, tetapi jangan lupa kita teruskan. Dulu kita berhempas pulas, betul, bermujahadah, lapar, letih, tapi sanggup datang ke surau, datang ke masjid. Jadi lepas daripada Syawal ini, daripada Ramadan ini, maka kita teruskan. Mudah-mudahan madrasah Ramadan dulu, latihan-latihan yang kita dah buat selama sebulan ni, waktu ampuh, waktu ceria ataupun waktu mantap lah 40 hari ini. Orang pun sebut, kalau malaikat pun lebih 44, betul. Selisih malaikat 44. Tak tahu tu hadis mana lah, tapi biasa dengar 40 atas. Umur berapa? 40. Ya, 40 dah matang dah. Seeloknya dah mula sedar. Tak boleh hafaz Quran 7 kali, baca 11 kali. Tak boleh 21 kali. Tak boleh 40 kali kena ulang. 40 juga. Semua 40. Sebab itu nak bila kita sebut walaupun sebulan ya, 30, 40 ditambah lagi dengan puasa-puasa sunat itu, kita juga mengenangkan sejarah ataupun peristiwa peperangan Ahzab dahulu. Betul, saya dah sebut Ramadan sikit. Pun sebulan juga. Sebulan 30 hari. Sebab itu sama nada takbir dia tu, kalimah takbir itu, betul. Habis saja Ramadan ataupun di penghujung Ramadan dan di awal Syawal itu kita akan takbir. Takbirnya samalah. Takbir selepas Nabi Muhammad dan orang-orang Islam mereka merayakan kemenangan dalam peperangan dan dalam peperangan Ahzab yang berlaku pada tahun 627 Masihi, 5 Hijrah, juga dalam bulan Syawal. Itu sejarah Ahzab. Dua perkara yang kita memang cukup sensitif orang Islam. Satu, dendang perantau. Betul tak? Menangis tak balik kok dengar lagu. Cukup malam lekor tu, malam 20 ke atas tu, berdentang-dentung, bukan bercon lagu tu. Sensitif. Dah bilang cuti berapa hari nak balik kampung ni. Dah tempah tiket bas dan sebagainya, rancang. Cukup sensitif kita ni dengan lagu Piramli tu. Piramli ni banyak yang sensitif saya tengok. Sama ada yang baik atau sebaliknya lah. Juga yang sensitif juga apabila dalam filem Piramli tu dia pergi dekat abang dia, abang 20 sen. Takziah lah tuan-tuan dengan kenaikan barang ni. Takziah saya ucapkan. 20 sen saya kata tu, abang 20 sen. Dia minta pada abang ni ke kakak dia supaya tak ganggu dia kan. Nak dating. Kita tengok cerita. Takziah ataupun tahniah ni terpulang pada tuan-tuan sebenarnya. Kalau saya takziah lah.
Tak tahulah tuan-tuan, orang kampung saya majoriti takziah. Masya Allah, kesian dia. Orang kampung saya ni masih ada yang menggigil nak bayar api ni, air, makcik. Ya, orang susah. Tak macam lah tuan-tuan di sini, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi kelebihan. Orang kampung ni ada yang susah. Memang kebanyakan majoriti yang saya jumpa, rakan-rakan semua, selepas tu saya akan cakap takziah kerana harga barang naik. Ya. Saya sebut tadi satu tu, dedang perantau, sensitif. Yang kedua apa? Yang kedua takbir ni. Takbir. Sebab dua-dua ni tak jumpa pada bulan lain, betul? Tak ada. Ada lepas ni jumpa pasang lagu, ada lagi lagu raya, tak ada lagi dah. Kalau ada orang main, orang ni goblok katanya, mana ada raya? Raya haji ustaz? Raya haji kita lama ada. Takbir. Takbir pun begitu. Kita hanya jumpa pada bulan Syawal dan hari-hari tasyrik bulan Zulhijjah nanti, tak lama lagi. Bukan kita tak boleh takbir tu, boleh. Nada dia aja, betul. Yang lain. Lepas ni nanti Pak Imam minta izin saya takbir. Kita bawa ustaz-ustaz ni takbir. Mungkin ada yang cabut, ada yang marah, apa ni? Mana ada raya lagi takbir? Tak, takbir ni boleh bila-bila masa. Cuma lagu tu tukarlah. Kalau dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang tak rasa raya, betul tak? Itu je beza. Lagu, irama dan lagu tak boleh dipisahkan. Kira tapi Ramli juga. Tak. Memang begitu tuan-tuan. Itu dah kebiasaan kita. Ya. Bila tentera Ahzab ni dia menang, Allah Ta'ala rakamkan, betul, dalam suratul Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah terhadap kamu. Kita ni tuan-tuan hidup dalam nikmat ni. Pergi surau, pergi mana-mana, pergi pasar, pergi kerja, tak ada gangguan. Walaupun kita sedikit dihidangkan akhir-akhir mutakhir ini dengan beberapa perkara yang agak kurang selesa, setengahnya menakutkan, apabila berlakunya pembunuhan yang saya rasa agak bermaharajalela lah kalau tak ditangani. Dan alhamdulillah Datuk Zaid Hamidi dan kementeriannya sekarang sedang berusaha, betul, untuk menghapuskan gangsterisme ini, gangster-gangster ni. Setakat bulan Mei, ini daripada PDRM saya ambil, Mei hingga Ogos dulu, kematian 25 kematian melalui senjata. Tak masuk yang di Melaka tu minggu sudah, yang 2 orang geng 036, 2 orang ditembak tu. PDRM juga sebut bahawa gangster ni jumlahnya melebihi 40,000. Ramai. 40,000 ini kalau pegang senjata punah negara ni tuan-tuan. Jangan main-main. Sulu tu berapa? Kelang kabut dia buat dia Sulu tu kita. Sulu pula apa? Lah tu, wailah orang Sulu. Geger kita. Terpaksa bawa askar, sampaikan sekarang buat apa, tempat pemantau dan sebagainya, nampak? Ini 40,000 dalam. Dan di antara yang paling bengis, paling bahaya, PDRM kata geng 036, 0804. 3 kumpulan yang paling bahaya. 72% kumpulan gangster ini adalah orang India. 72%. Ini saya dapat fakta yang betul, sebab saya berani sebut. 7% orang Melayu, dan selebih saki-bakinya Cina dan bangsa-bangsa lain. Mengancam juga, takut juga. Nampak orang India takut dah. Nampak orang India sikit takut. Oi, ancaman ni. Bukanlah kata India aja, tidak. Kita tidak ataupun perkauman dak dalam isu ni. Dia mereka juga dah nyatakan, orang-orang yang berkewajiban menyatakan tidak ada perkauman. Dan yang paling ramai yang ditangkap itu pun Melayu. Melebihi 15,000 yang ditangkap adalah orang Melayu tadi. Ni
kita berhadapan masalah itu. Dan alhamdulillah, terima kasihlah kepada orang-orang yang bertanggungjawab. Kita akan benteras. Kita tak mahu negara kita ni macam negara-negara dunia ketiga, macam Colombia, jaringkan gol sendiri ditembak. Termasuk gol sendiri tu yang menguasai negara tu, ya, pemerintah separuh, gangster kumpulan dadah separuh. Boleh nak berunding, pihak kerajaan kena runding dengan orang-orang tertentu tu. Punya hebat dan punya dahsyat. Dan kita tidak mahu jadi begitu. Dan amat malang kata Datuk Musa Hasan Tan Sri dalam wacana Sinar minggu sudah kita dengar, di antaranya Datuk Zaman Khan menyebutkan bahawa malang sekali ada gangster-gangster puak, kumpulan gangster ini dilindungi oleh orang politik. Dia pecah tembelang, dia dah pencen, dia pecah tembelang. Tapi itu dia sendiri cakap. Jadi kita tahu, sebab itu mungkinlah dulu susah nak dibentera perkara ni. Tetapi dalam keadaan sekarang yang kat traffic light pun sanggup bunuh, hentam suka hati je, dah tak boleh. Kita kena bertindak segera. Kita bertindak segera, tuan-tuan. Tu busuk. Ingat nikmat ni. Erti jangan jadikan negara kita ini jahanam. Macam juga saudara-saudara kita di mana? Di Mesir sana, di Syria. Berapa juta dah mati di Syria? Senyap-senyap kita tak tahu. Baru-baru ni je lah, berapa bulan ini diketengahkan isu tersebut. Nak mengalih kononnya perhatian daripada isu di Mesir ke mana? Syria pula. Lupakan Mesir sekejap, tengok Syria. Itu kepala otak ni. Ini tentera-tentera Ahzab zaman moden. Ahzab zaman moden, tentera bersekutu. Sekarang pula Turki bergolak. Kita nanti bagaimana perancangan-perancangan daripada Yahudi dan Nasara ini nak menjahanamkan orang-orang Islam. Mereka tak tersebom. Dan saya pernah cakap dengan dulu tuan-tuan, ingat tak saya kata mereka tak akan serang Iran, betul? Tak ada. Kerana keuntungan mereka. Dan mereka inilah golongan-golongan Syiah inilah, golongan-golongan yang mengaku Islam inilah, mereka sendiri membunuh sesama mereka, menjadi keuntungan kepada mereka. Tak perlu datang bom. Saya rasalah ini cuma acah-acah je nak serang Syria. Sedangkan Syria dan peperangan di Syria itu adalah di antara Syiah dan Ahlus Sunnah. Itu isu dia. Berbeza dengan sebenarnya gunakan Syiah tadi. Sebab itu untung bagi mereka. Apa serang Iran? Cuma acah-acah. Konon-konon lah nak tunjuk pada dunia bahawa mereka ni tak maulah Iran ini menjana ataupun membina nuklear dia dan sebagainya. Itu kita kena perhati sungguh-sungguh, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai sekarang tak serang Iran. Dan Syria dah mula tarik tolak. Betul. Dulu kata nak serang ni Syria. Dah ada. Tu tuan-tuan, kepala otak mereka ni pembelit nombor 1. Kena ingat orang Yahudi Nasara ni. Dia nak jatuhkan bom terus, orang kata memang zalim. Nikmat yang kita perolehi sekarang ini kena jaga. Sama ada di antara kaum, ya, kita tak mau pergaduhan, perbalahan. Di antara parti kita pun tidak mahu pergaduhan, tuan-tuan. Kita nak hidup aman. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Dalam surah Ibrahim juga Allah Ta'ala cerita panjang depan lagi. Tidakkah kamu perhatikan orang yang tukar nikmat Allah Ta'ala ini dengan membawa kaum-kaum mereka ni ke mana? Kehinaan, kecelakaan, kebinasaan. Siapa? Tu dia satu contoh di Mesir. Apabila nikmat mereka telah perolehi, betul, daripada pemimpin Dr. Morsi ini, seronok tuan-tuan, dah bina kilang senjata sendiri, bebas cukai dan sebagainya, nak marahkan rakyat, nak ekonomi nak rakyatkan ekonomi. Tapi memang tidak akan senang duduk mereka golongan-golongan munafiknya Yahudi Nasrani, memang tak akan senang duduk. Mereka bagi percubaan setahun. Apa Morsi buat ni?
Tak boleh. Nanti orang nampak kehebatan Dr. Mursi, teman Ikhwanul Muslimin ini. Setahun maka ditombangkan Mursi ini melalui jalan yang haram. Dari segi undang-undang, sebuah negara demokrasi haram hukum dia, salah. Juga melalui hukum Islam pun salah, tuan-tuan. Salah menjatuhkan Mursi hukumnya haram. Kerana Mursi ini dia dilantik melalui undang-undang, melalui proses pilihan raya yang sah dalam sebuah negara demokrasi macam di Malaysia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis Imam Muslim, hadis sahih, Rasulullah kata, "Man baya'a imaman," barang siapa bai'ah dengan seorang pemimpin, imam. Tuan-tuan lantik pangkah undi itu bai'ah, mempersetujui ini aku nak lantik ni, itu bai'ah kita. Memberi undi itu, melantik pemimpin, bai'ah, sama ada melalui majoriti ataupun melalui siapa? Sultan, ataupun melalui yang di Pertuan Agong. Bila sudah ada bai'ah, ikatan, Nabi kata apa? Orang itu yang dilantik itu dia terima, fa'atahu safqata yadihi, dia hulurkan tangan dia, setuju, tak apa dia memimpin, aku akan laksanakan tanggungjawab aku. Wa thamarata qalbihi, dan serahkan hati dia, jiwa dia, nak berkhidmat. Maka Nabi kita tak kira lah sama ada cemerlang tak cemerlang, itu nombor dua. Yang pertama, berusaha untuk mensejahterakan rakyat ini. Maka tuan-tuan, Nabi kata, falyuti' in istata'a, wajib hendaklah kamu taat semampu kamu, wajib. Fa in jaa'a akhar, kalau datang lagi satu kumpulan tak puas hati, tuan-tuan tak puas hati, yunazi'uhu, cabut, rampas puasa tadi, tak puas hati dengan PR Selangor, bawa sabit, bawa jojo, tahu jojo? Kelapa sawit, saya sebut orang kampung. Pergi SUK, hentam, tumpahkan darah, tangkap Tan Sri Khalid Ibrahim dan sebagainya, berbunuhan, rampah gitu, hukumnya haram dalam Islam. Ataupun tuan-tuan tak puas hati dengan Perdana Menteri sekarang, BN di Putrajaya, bawa orang kota warisan, pergi rempuh Putrajaya, bawa pistol sebagainya, bunuh, tangkap Dato' Najib, hukumnya haram. Walaupun yang memerintah kita orang kafir sekalipun, kalau dia menang melalui proses yang sah, yang ulama dah kata betul proses ni, boleh diterima pakai, okey, maka haram menjatuhkan sesuka hati kita, tak boleh. Kafir tak puas hati dengan Lim Guan Eng ni, orang kafir ustaz. Dulu mana kafir? Dulu Jawa yang merentah Penang. Sekarang Cina tak puas hati, bagi sana, bagi Komtar, ambil hambak tu, haram hukum dia. Nampak? Sebab itu saya nak sebut lagi lah, tuan-tuan jangan marah lah, ini kita kena sebut supaya orang faham. Orang tak faham dia, orang dari kampung-kampung. Sebab bila dia kata tak faham, payah orang kampung ni kadang-kadang. Bukan saya meremeh orang kampung, dah bahasa nak ceramah orang kampung ni kena mudah, pakcik. Kalau kita kata makcik-makcik subsidi petrol turun, hureh kata dia, dia dengar turun tu dia hureh. Sebab apa? Subsidi petrol turun, dia tak tahu bila pergi barang, kenapa naik ustaz? Bahasa tu nak kena hati-hati. Lepas tu media tak dibagi sebut subsidi petrol naik, jangan sebut, barang naik, jangan sebut, tetapi kena sebut subsidi turun. Oh, orang kampung dengar seronok, oi turun, sekali bagi barang, sini naik, aku baru naik lagi. Oh, bahaya. Tak boleh begitu, ya. Nak kena faham, bagi faham, dia tak faham. Saya suka sebut lagi sekali dah, hukum tu dalam agama melalui hadnas dalil. Sebab itu mereka keluar tuntut hak mereka. Mereka tak perang, mereka bukan masalah tembak, tak ada. Mereka menuntut hak mereka, yang mana di Malaysia kita pun dibolehkan berimpun. Tetapi tak boleh berimpun, kau musnahkan harta awam, kau bunuh orang lain, haram hukum dia. Kalau hukum setakat nak melahirkan perasaan, bagaimana isteri-isteri pada zaman Nabi
jumpa Nabi SAW, buat perhimpunan lah. Demonstrasi. Kat kitab Muhimmah dijelaskan, baca kitab Muhimmah. Mereka jalan, Saidina Umar tahan, apa hal ni? Ramai-ramai berpikat ni nak jumpa Nabi, kami tak puas hati. Nampak? Nabi alang ke tuan? Tak. Okey, apa dia? Ya Rasulullah, kami tak puas hati ya Rasulullah. Orang lelaki dapat solat berjemaah 27 pahala. Betul? 25 pahala. Orang lelaki dapat pahala jihad. Orang laki-laki boleh buat fardu kifayah. Kami ni apa ada? Apa mana hak kami? Dia nak ayat. Nabi kata, wahai wanita-wanita semua, wahai perempuan-perempuan, kamu akan dapat macam mana suami kamu buat tu. Balik picit kepala. Balik teh tarik abang. Abang nak makan apa? Mana sakit bang? Itu saya punya lah. Nabi tak kata gitu. Nabi kata apa? Jaga 4 perkara. Nabi kata muslimat. Senang. Sebenarnya lagi mudah nak masuk syurga wanita ni. Banyak cara dia. Dan 4 ni yang Nabi kata kamu akan dapat macam orang lelaki dapat. Pertama, jaga solat fardu. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Yang ketiga, taat pada suami. Yang ini susah sikit kot. Tapi tak, yang sini okey, yang tak datang. Yang keempat dia apa? Yang keempat Nabi kata jaga maruah, jaga kemaluan kamu. 4 ni Nabi kata kalau kamu boleh jaga, kamu boleh masuk syurga melalui pintu-pintu mana yang kamu nak. Nabi kata, seronok betul. Hak mereka tertunai. Balik. Tak ada dia pecahkan pasu bunga, tak ada. Pecahkan kedai, tak ada. Sebab apa? Dah ada dapat jaminan. Orang yang berharap tu gitulah. Bagi apa yang dia nak yang dituntut tu. Kalau okey lah, yang kita rasa wajar, bagi, insya-Allah tak akan berlaku perkara-perkara yang macam itu. Tuan-tuan, apabila isu JKKN dengan JKKP, lagi saya, ini nasnya, ini saya cakap nas. Bukan kita main-main cakap bukan sebab itu golongan ni. Dah, siapa-siapa pun kalau terbalik pun begitu juga. Tak boleh. Mana ada satu negara, satu pemimpin ada 2 ketua kampung? Tak ada. Tak pernah dibuat mana-mana negara lah tuan-tuan. Tak pernah. Sebab itu untuk meredakan suasana. Ini di taman tak ada begitu. Betul? Tak ada ya? Tak ada. Di kampung saya, kampung, kita redakan, jadi haru biru, kita redakan. Kita bukan tak terima JKKP ni, tapi kita guna istilah lain. Tak boleh sebut ini ketua kampung JKKN, ini ketua kampung JKKP. Ini kerja goblok, saya kata. JKKP kita kena sebut pengerusi JKKP. Yang JKKN ni yang dulu, sejak dulu lagi, itu kita sebut ketua kampung. Jadi bila pengerusi ni tak apa, pengerusi badan apa pun dia sah, jadi barulah tereda. Masalah tuan-tuan. Ya, di samping memecah belahkan masyarakat. Sebab tu haram, saya kata. Tak boleh. Jadi Morsi ni dia ditumbangkan melalui cara yang tak sah. Dari segi sudut undang-undang dan juga dari segi hukum tak boleh. Hatta orang kafir sendiri sabarlah, tunggu 4-5 tahun lagi. Kau rancanglah daripada sekarang. Agak-agak tak minat dengan MB Selangor ni, tumbangkanlah. Tu aja, apa susah? Cara yang sah, kalah-kalahlah. Cara-cara yang betul. Tak perlu nak bergaduh dah. Tak perlu bawa tanduk lembu, bawa keranda. Ini apa kerja bodoh ni semua, ya Allah. Tak boleh kita bergerak begitu golon kita lebih bersifat terbuka tuan-tuan. Nikmat ni jangan cuba timbulkan isu-isu yang boleh membawa kepada perpecahan ataupun pergaduhan dalam khusus disebut di konteks Malaysia ini. Jangan cuba. Jangan nak melaga-melagakan Melayu Cina, Melayu India, tak boleh. Kita perlu ingat, uzkuru nikmatallahi alaikum. Ingat nikmat Allah telah bagi pada kamu. Dalam peperangan Ahzab dulu, Allah Ta'ala bagi tolong. Kalau zahirnya itu 10,000 tentera Ahzab ni nak lawan dengan 3,000, 10 lawan 3 lah.
Oh, tak boleh kita rasa 3 orang ni kena keroyok dengan 10. Pada zahir begitu, tak benar. Tapi Allah Ta'ala kata, ingat, bila mana Allah Ta'ala kata, إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Apabila Allah Ta'ala tolong, bila datang tentera-tentera kafir, tentera Ahzab, tentera bersekutu, kan Ahzab itu himpunan daripada Hizbun, ya, jamak daripada Hizbun. Ahzab tentera-tentera bersekutu, sama macam sekarang. Saya kata tak lari. Mereka, Yahudi dia, Perancisnya, Britain, negara-negara NATO dia, sama. Mereka bersatu nak lanyah para Islam. Ahzab pun begitu. Sebab itu dinamakan Ahzab. Dalam takbir sebut, betul, kita kena tu. La ilaha illallah wallah, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Yang menghancurkan, membinasakan tentera Ahzab. Tentera bersekutulah tu. Yahudi dia, buat-buat yang dah berpiagam Madinah, sama-sama dengan Nabi pun mereka berpaling tada. Ini orang-orang munafik. Contohnya Bani Quraidah, mereka dah bercerai perjanjian dengan Nabi. Mereka sanggup belot. Sama juga dengan Morsi. Mereka yang sama-sama dulu pakat jatuhkan siapa? Diktator 30 tahun merintah, Hosni Mubarak. Sama-sama yang sekular pun ada, tuan-tuan. Tapi nampak, bila mereka rasa kepentingan mereka, tak boleh ni. Dulu dapat sebulan 20,000, sekarang 10,000 kontrak. Tak boleh. Padahal besar nilai itu. Tapi dah biasa golongan kapitalis ni makan banyak, dah biasa. Mesir tu gitulah, dengan lambang apa? Dengan lambang piramid itu, lambang kezaliman itu. Yang tinggi itu sikit. Yang banyak ni menampung yang ke atas. Sikit tu. Yang jadi bodohnya mana? Yang bawah-bawah ni. Yang banyak itu sistem. Minta maaf kalau apa buat direct selling ni. Bukan itu sistem piramid lah. Yelah, piramid memang itulah. Sebab itu bangga dengan piramid dia. Zaman Firaun, hebat. Sebelum itu pun dah ada lagi kehebatan. Allah Ta'ala kata, aku tolong kamu dengan apa? Rihan. Rih kui apa? Rih kui angin. Angin ni kadang-kadang boleh bawa baik, betul. Tak ada angin tak boleh jadi ni. Sejuk, panas jadinya. Angin juga boleh membinasakan. Nabi dalam Imam Bukhari meriwayatkan, nusirtu bis sabah. Aku ni dibantu oleh Allah Ta'ala dengan angin timur, sabah. Wa ulikat adun bidabur, dibinasakan kaum Ad dengan angin barat. Nabi sebut dalam hadis, angin yang bercampur dengan pasir tadi memusnahkan tentera Ahzab. Kita tahu Ahzab ini dia tak ada berperang berhadapan, betul? Tak ada, kita kira sekejap sikit aja ada yang lolos tu. Tetapi kebanyakan panah lah. Sebab ada parit, betul? Khandak tu, sebab tu nama lain bagi Ahzab ni adalah Khandak. Khandak tu asal bahasa Parsi, maknanya apa? Benda yang digali maknanya. Luas dia kuda tak payah lompat lah. Apatah lagi himar, kaldai dan sebagainya. Dalamnya kalau dah masuk tak boleh naik balik. Itu Khandak. Sebab ada halangan, itulah idea daripada Salman Al-Farisi. Rasulullah terima, mereka bina sekeliling kota Madinah. Mereka terbantut ataupun terhenti tentera-tentera Ahzab ini tadi. Allah Ta'ala tolong. Bila? Berapa lama? 27 hari, tuan-tuan. Ya, sebulan, dekat sebulan. Sebab itu saya kata sama takbir dia. Kita pun sebulan, tapi kita berperang dengan apa? Dengan hawa nafsu. Bila Nabi balik perang Badar, kan ingat? Dia kata perang yang lebih besar. Kamu baru balik daripada peperangan kecil kepada peperangan yang lebih besar, iaitu melawan hawa nafsu. Sama-sama. Dia menang takbir, kita pun takbir. Kena takbir semangat. Betul? Allahu Akbar, Allah. Lembik balik. Orang patut menang. Tapi itu keistimewaan, saya katakan. Orang Melayu lah, masyarakat kita. Kalau negara Arab tak ada dia punya tu. Dia punya lain.
menang kan, orang menang. Ini menang lembih juga. Takbir. Allah Akbar. Tak ada lah. Semangat kan? Allah Akbar. Semangat. Sama ada nak menguatkan semangat, bersyukur kepada walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Baik kamu membesarkan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Angin Allah Ta'ala, Nabi kata tadi apa? Angin tolong dia. Dan Nabi sebut juga angin yang memusnahkan kaum Ad. Kaum Ad ni siapa? Zaman mana? Nabi Hud dulu. Nabi-nabi dulu. Dah. Angin juga yang musnahkan manusia. Angin juga inilah besok yang tiup sangkakala. Tiup hari kiamat musnahkan, akan hancur ni tuan-tuan semua. Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zariyat, dia akan jadi apa? Jadi seperti serbuk. Serbuk padahal benda keras ni. Tetapi dengan dahsyatnya hari kiamat, dia akan jadi seperti serbuk. Tengok serbuk sabun, punyalah halus betul. Bangunan hebat-hebat. Saya teringat apabila kita baca dalam surah apa? Surah apa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Surah Al-Fajr, betul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kamu tak tahu tak? Tak perhatikan bagaimana Tuhan kamu lakukan kepada kaum Ad. Iram, dini Iram tuan-tuan. Zatil imad. Yang Iram ni satu negara dulu, zaman Nabi dulu, dah lama dah. Punya apa? Zatil imad, bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Kalah bangunan Petronas tu. Main-main. Tak terbayang mereka bahawa Allah Ta'ala boleh tenggelamkan. Kerana apa Allah Ta'ala sebut? Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang tak pernah ada. Macam apa? Macam bangunan kaum Ad di mana-mana ketika itu. Artinya teknologi orang dahulu dah ada dah. Tapi tanggapan mereka yang mengatakan mereka ni tinggi, tak akan boleh jadi apa-apa, tak akan dimusnahkan, tak akan tenggelam. Tuan-tuan, mungkin kita akan kata apa? Ustaz, mana boleh bangunan Petronas tu kena banjir, betul? Akal kita lah kan. Tinggi sungguh tu, mana boleh kena banjir? Tak, Allah dah kata jangan begitu. Allah Ta'ala dah tenggelamkan dengan apa? Angin pasir, bukan air. Air tu nampak apalah sikit. Ini angin pasir, bangunan begitu tinggi. Nampak Allah boleh Ta'ala kambus. Dan dikaji oleh para saintis. Ayat ni, adakah ayat ni cuma bunyi kiasan aja ke pada kaum Ad tu? Rupa-rupanya perkara ini telah mereka temui bukti apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr ini pada tahun 1998. Baru, belum lama. Iaitu di mana? Di selatan Oman. Mereka jumpa peninggalan kesan sejarah bagaimana Allah Ta'ala sebutkan tenggelam nun jauh. Ya Allah. Tapi berita-berita begini tidak disebarkan oleh orang-orang. Orang-orang mereka faham, tahu dah kan mereka. Dia akan sorotkan. Guna angin. Itu kehebatan. Memang benar apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr itu. Wa fi 'adin idh arsalna 'alaihim ar-rihal aqim. Angin yang membinasakan. Jadilah mereka, Allah Ta'ala sambung, seperti apa? Bangunan-bangunan mereka itu seperti serbuk. Ingat. Jadi Allah Ta'ala tolong orang-orang Islam, Nabi dan para sahabat dengan angin. Wa junudan lam tarauha. Yang juga dengan apa? Tentera-tentera yang kamu tak nampak. Siapa dia? Malaikat-malaikat yang masukkan rasa gerun dalam dada-dada manusia. Tuan-tuan, 27 hari sebulan tak tidur, bayangkan macam mana? Boleh tidur ke? Boleh tinggal parit tu ke? Tak boleh lari, bergila-gila, tak tidur, bekalan terputus dari luar, nampak? Anak, isteri di belakang, orang tua dan sebagainya. Bukan senang sebulan terputus, tuan-tuan. Betul, ada di antara mereka yang jadi munafik dalam peristiwa Ahzab. Nampak? Dalam berjuang macam itu,
dan nak dapatkan kemenangan, ada yang jadi munafik. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad, dan berkatalah orang-orang munafik di kalangan orang Islam. Bukan cerita kafir dah, yang kalangan orang Islam ni. Dan mereka yang hatinya berpenyakit. Madza aradallah, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Nabi Muhammad ditipu, tak ada datang tolong pun. Wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir. Apabila nafas dekat Allah Ta'ala sebut, mata ni mula kabur, sebulan tak tidur. Bayangan macam mana? Tuan-tuan, kita tak tidur, tak cukup tidur, bawa kereta, bahaya tak? Fata Morgana tu kita nampak depan tu, macam ada tak ada line ni, ke mana pergi line ni? Itu satu hari cukup 24 jam. Bayangkan, Allah Ta'ala kata rabun dah, hampir rabun dah. Wa balaghatil qulubul hanajir, hati mereka nyesak naik ke atas. Saya tak tenteram, tak seronok. Dinginnya waktu malam, terlalu panasnya waktu siang. Sebab itu sampai ada golongan yang mula apa? Dah mula nak lari dah dalam perjuangan. Wa tazunnuna billahi dzunun. Mereka mereka menyangka pada Allah Ta'ala dengan dengan macam-macam perasaan kan. Betul? Allah Ta'ala betul kan ini? Allah Ta'ala ni zalim. Dah macam Syaruhan pula cerita Hindustan. Cinta tak kesampaian, Allah zalim. Tuhan tak adil kata dia. Nampak? Wa iz yasta'dhinu fariqum minhum an-nabiyya. Ada yang minta izin pada Nabi. Yaquluna inna buyutana auratun. Ya wahai Muhammad, ya Rasulullah, rumah kami tak berkunci, kami nak balik jap. Bohong, nak lari ni. Tak nak ikut perang. Padahal dah sama dan habis dah ni. Tak boleh tahan dia. Allah Ta'ala bagi dugaan dia. Ustaz ada kuliah yang malam ni. Ada, saya nak balik kejap. Rumah lupa kunci. Tak datang sampai sekarang. Sama tuan-tuan, sama sebiji macam orang tu. Sama aja. Tipu, dia cari alasan. Tak nak cari alasan. Jadi macam ni. Ni golongan munafik ni. Begitu hati ada penyakit. Tapi Allah Ta'ala tempelak bila mereka kata apa? Inna buyutana aurah. Rumah kami terbuka. Aurat ni pun terbuka. Rumah kami tak kunci. Padahal dah kunci dah. Kalau perang tu dah lama siap gembok yang mahal-mahal. Ni nak kemari tadi datang masjid kan, sudah kunci tu, dah kunci dah. Tapi alasan tak nak dengar, nak balik kejap lah ya. Alah, ada ni apa, penggali juga kain datang, balik kejap. Allah Ta'ala kata apa? Wa ma hiya bi'aurah. Rumah mereka tak terbuka. Allah Ta'ala kata mereka tipu. Iyuriduna illa firara. Tak lain tak bukan, yang mereka nak apa? Lari sebenarnya daripada peperangan. Sebab itu di antara 7 sab'al mubiqat Nabi sebut 7 dosa besar, antaranya apa? Iaitu lari daripada medan perang. Dulu kau nak sangat jadi tentera kan? Seronok. Kecil-kecil tengok orang main, orang perang-perang seronok. Main dengan, kalau kami dulu dengan batang nipah dia, guling-guling. Nak jadi askar orang besar. Kalau sekali jadi, nak lari, tengok musuh orang Sulu dah meletak lutut. Nak lari, tak boleh. Kalau ada orang macam ini, askar-askar kita di Malaysia, di tentera-tentera kita dulu, di mana ladang tu habis tuan-tuan, punah. Dia orang berjuang tu je. Saya mati, dia katakan. Menang ataupun mati syahid, tu dua je, tak ada lain. Menang ataupun mati syahid. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau kalah, kita redha ataupun mati syahid. Dan saya yakinlah tuan-tuan, Dr. Mursi ni mungkin akan mati keok juga lah, kena juga ya, macam-macam pengasas ataupun orang-orang ulama-ulama dahulu dalam Ikhwanul Muslimin ya. Pengasas apa? 80 tahun dahulu, Syed Hassan Al-Banna, betul? Mati kena bunuh. Tak ada mati kencing manis dalam hospital buat aircon, tak ada. Tak ada mati dekat pangkuan isteri, anak-anak pun tak ada. Semua mati kena. Syed Kutub kena. Semua. Siapa sebut? Sampai saya yakin, saya kata, apabila 11 orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang hebat ni,
termasuk Mursyidul Am dia telah ditangkap 11 dan telah pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Apa nama lagi? Memang nak hapuskan orang Islam ni. Sebab Mursyidullah janji betul, di antara perkara yang paling menjadi kebencian orang-orang Yahudi Nasrani apa tuan-tuan, iaitu apabila dia antaranya berikrar dia akan bantu sepenuhnya Palestin satu, dia akan tegakkan undang-undang Islam dua. Perkara yang amat tidak mereka sukai. Ini telah terbukti apabila terowong-terowong hubungan Mesir ke Mesir, tuan-tuan, habis dah sekarang dimusnahkan. Tak kira lah tuan-tuan pro ke tidak pada Morsi ni. Kalau aku memang kata tak setuju, tak betul tu dah. Kerana cara Fatah As-Sisi itu adalah haram dari segi hukum dan undang-undang, tetap juga bersalah. Jadi kita ada kenduri ni, kita cepat. Ya, saya tak ulang. Tapi ingatlah tuan-tuan, ya, kita ada kenduri ni, insya-Allah nak pergi kan, mengelih kan. Tapi ingatlah tuan-tuan, bahawa kita yakinlah, walaupun katalah tak dapat kemenangan balik Islam itu, tetapi janji Allah, masuk keistimewaan kepada syuhada itu Allah Ta'ala bagi. Itu dia nak. Dan itu pun sebenarnya tuan-tuan, pejuang-pejuang yang itu yang dia nak, nombor satu, iaitu mati syahid. Tak apa, itu juga satu keistimewaan, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Jadi kita ni yang senang, hidup di Malaysia ni, ada duit, ya, tapi kena jimat-jimat. Nak kena, jangan kena diabetes. Mula sekarang ni di mana-mana silap-silap khutbah pun besok. Tapi khutbah Selangor Allahu'alam lah. Jangan membazir. Isu itu dia. Kurangkan makan gula. Isunya apa? Timbullah nas-nas. Wala tubazzir tabzira, innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lil insani kafura. Supaya apa? Orang berjimat cermat. Sebab nak apa? Isu saya memang tak setuju. Saya tak setuju kenaikan harga 20 sen. Memang tak setuju. Harga barang lain akan naik. Itu saya kata khutbah berjimat cermat nanti ada. Jangan makan gula banyak-banyak. Digoblokkan orang ni. Tuan-tuan main-main jimat, ya jimat semua. Kalau minyak tu semata yang naik, tak apa, barang-barang lain juga ikut naik. Bagi saya satu tindakan yang kurang bijak lah begitu. Tak patut. Kalau kita lihat dalam Umar Abdul Aziz itu, bagaimana dia jaga, walaupun memerintah hanya 2 tahun setengah lebih kurang. Tak lama. Umur Umar Abdul Aziz ni pun pendek kan, 40 pun tak sampai, 39 tahun. Selalu menangis. Dilantik jadi pemimpin, jadi khalifah, Umar Abdul Aziz menangis. Para sahabat datang apa pasal? Orang bergembira buat jamuan kan, kenduri. Berlantik dapat jadi orang nombor 1. Ya Allah, dia menangis. Tanya isteri kata Umar Abdul Aziz dia sejak dilantik dia selalu solat menangis. Antaranya sebab kenapa? Dia rasa takut sungguh dengan golongan miskin. Dia nanti takut tak mampu nak bagi hujah di hadapan Allah Ta'ala. Sebab dia tahu ada masih, yang saya kata tadi di kampung saya, masih bergigil nak bayar air elektrik. Masih bergigil lagi macam ni. Subsidi diesel yang mereka beli itu pun untuk mereka kena lain, tak berbaloi, tak ada untung. Sekilo dapat teran minyak 20, 30, 40 ringgit. Balik ikannya sikit. Bukanlah realiti. Saya menghadapi sendiri. Pakcik saya, sepupu-sepupu saya punya bot. Siapa pernah pergi kampung saya, Tanjung Mah Batu 2 je. Dia sekali pergi. Di situ sekarang ada restoran ikan bakar, sop daging. Datang telefon saya, insya-Allah. Pergi sana. Tapi korang belanjalah. Ada, insya-Allah pergi. Saya cakap dia setiap malam buka. Malam Jumaat dia cuti. Ada. Macam-macam ada, makanan burger, roti canai dan sebagainya ada, insya-Allah di sana. Di situ memang tempat persatuan nelayan. Keluhan juga ni lagi di subsidi
turun. Jangan cakap naik. Tak boleh cakap diesel naik. Petrol jangan cakap naik. Subsidi turun. Dia cakap perkataan turun tu yang seronok tu. Nak bahalulkan orang lagi. Lepas tu beli barang lagi bahal tuan-tuan. Tak setuju. Sampai dia menangis. Sampaikan dia tanya Fatimah isteri dia, "Wahai Fatimah, engkau sayang aku ke? Sayangkan emas engkau?" Dia tanya Fatimah. Fatimah masa tu pakai ni. Perempuan tak pakai kan? Okey, bagus. Fatimah pakai. Fatimah kata, "Tak ada orang lain kecuali engkau lah, wahai khalifah. Suami aku mendampingi engkau adalah penuh makna." Maka dia bagi apa? Emas dia. Bukan tak boleh pakai, tapi dia tak nak jawab depan Allah Ta'ala. Bini kau pakai gelang, cincin 1 juta, kau nak jawab apa merakyat yang masih terkebil-kebil ni? Kau nak jawab apa? Dia begitu. Bukan tak boleh pakai, perempuan boleh pakai cincin. Boleh, perhiasan, pakai gelang, silakan. Tapi mereka takut. Kenapa saya kata begini? Sebab bila kita dengar tuan-tuan penyelewengan, terbengkalai projek berbilion, rumah juta-juta dibina, ya Allah, banyak rupiah duit. Sebab itu Imam Nawawi rahimahullah dipecat dia, dibuang negeri. Imam Nawawi diminta oleh Imam Malik minta fatwa. Ketika apa? Ketika perang, orang kafir Kristian nak serang negara Islam, tuan-tuan. Maka pemimpinnya pun minta ulama-ulama keluarkan fatwa, membolehkan ataupun supaya rakyat keluar dana untuk bantu peperangan. Kalau kita fikir elok lah kan, kita kata dia berjuang apa dah. Imam Nawawi kata apa? "Wahai Imam Malik, kau ni dulu hamba," dia kata. Imam Malik ni raja-raja apa ni? Dia kata sejarah ni, dia asalnya hamba. Ya. Mana boleh? Okey, dia kata, engkau ada 1000 orang hamba yang tali pinggangnya emas, orang-orang bawah dia. Menteri-menterinya hebat-hebat, gaji besar. Engkau juga punya 200 perempuan yang punya perhiasan yang banyak-banyak, dan juga ada Baitul Mal. Nawawi kata apa? Kalau dah tak ada tu semua, Baitul Mal habis, orang-orang menteri kau duit pun dah tak ada, aku akan keluarkan fatwa. Macam itu. Betul lah. Dia tak ada keluar fatwa, dibuang daerah, dibuang negeri. Imam Nawawi ni, nampak? Kerana tak setuju dengan pemerintah ketika itu nak kutip apa? Duit. Cari semua lah. Nak naikkan konon, nak bantu ni. Yang hantar gaji berlambat-lambat, allowance banyak. Adakah mereka pernah tuang duit sendiri dekat kereta mereka? Tanya. Tuan-tuan jangan. Yalah, ada satu ketikanya, yang ada ketingginya pun zaman Khalifah Umar Abdul Aziz sampaikan penuh Baitul Mal dengan apa? Harta. Kerana apa? Tak ada orang yang nak menerima zakat. Nampak? 2 tahun setengah dia boleh buat. Begitu hebat sekali. Tak ada orang miskin yang minta ni. Jangan cakap kata kita tak ada banyak. Berlambat datang pusat zakat, nak raya minta duit. Betul? Isi sampaikan bergaduh. Bergaduh kerana apa? Kenapa dia tak dapat? Dia kata dia miskin, dia susah. Ada orang, siapa nak jawab? Kamu nak jawab di atas, silakan. Sebab itu saya tetap juga tidak akan setuju, walaupun kau bagi alasan dia macam-macam lah. Pakar ekonomi kata dan sebagainya. Ya, tapi perlu ingat tu, menteri-menteri, orang kaya raya yang banyak tu, itu kena settle dulu, baru kita akan boleh setuju. Kalau dah habis tu, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, harta semua tu milik Allah Subhanahu wa taala. Nyawa kita akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya ya, ingat pesan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamal 'abdi yaumal qiyamah." Tak akan berganjak kaki seseorang manusia itu pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba'in, sehingga mereka akan ditanya 4 perkara. Tak boleh lepas, 4 perkara lepas baru boleh. An umrihi, berkenai umur dia. Fima afnahu, kau habiskan umur kau kat mana? Wa an syababihi fima ablahu, umur muda kamu ni adik-adik. Alhamdulillah ada muda-muda tengok ni. Ada semangat. Allah akan tanya, ke mana kau habiskan umur muda?
wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan harta benda kamu ni, harta gaji kamu, duit kamu dan sebagainya, dari mana kamu dapat? Dan untuk apa kamu nafkah? Kamu buat apa dengan harta kamu? Tu ditanya, tu takut sungguh tuan-tuan buat harta ni. Wa an ilmihi fima amila fihi. Apa kamu amalkan dengan ilmu kamu tadi? Ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita mohon umur yang panjang, tapi umur yang panjang dalam keberkatan baik kita. Ya, Nabi juga sebut, dia kata, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik kata kamu, orang yang panjang umurnya. Ada panjang orang panjang-panjang, pak cik yang tua, panjang umur, baik amalan dia, bagus. Dan orang yang paling buruk Nabi kata, wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang paling buruk ni umur panjang sangat, tapi buruk perangai dia, amalannya buruk. Setakat itu saja, insya-Allah kita bertemu pada masa akan datang. Saya mohon ampun dan maaf terkasar bahasa ataupun yang tak setuju dengan saya. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.